This call is now being recorded. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pelajar KP SMK Pancur. Apa khabar semua? Cikgu berharap kamu semua dalam keadaan yang sihat walafiat di samping keluarga tercinta. Baik, dalam taklimat pada hari ini cikgu akan menyampaikan perihal co-curriculum satu murid satu sukan permainan petang. Siapa ingat lagi ni? Para pelajar ni. Ada Cikgu Pun, ada Cikgu Lin, ada Hanif dalam tu, ada Mariam, ada Ahmad. Siapa lagi seorang tu? Yang buat tanda good tu. Siapa ingat? Siapa? Okey, baik, ini adalah merupakan gambar kenang-kenangan. Wakil sekolah kita menyertai pertandingan petang PPKI peringkat daerah Seremban pada tahun 2019. Pada tahun 2019. Jadi sebelum pergi lebih lanjut berkaitan dengan permainan petang hari ini, cikgu nak berkongsilah serba sedikit pengalaman cikgu dalam permainan petang ni. Selalu tengok Cikgu Lan jadi pembimbing kan masa curriculum permainan petang kan. Cikgu Lan selalunya beri penerangan kan. Selalunya kalau ada pertandingan petang peringkat PPKI, Cikgu Lan selalunya bertugas sebagai arbiter ataupun pengadil lah untuk pertandingan petang PPKI peringkat Seremban. Selain daripada itu, cikgu juga pernah juga menyertai satu pertandingan petang pada 14 Oktober 2017 di gelanggang petang Kompleks Belia Sukan dan Parui, iaitu dalam Sukan Integrasi OKU peringkat Negeri Sembilan bagi acara petang anjuran bersama Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan dan Persatuan Petang Negeri Sembilan. Waktu tu cikgu bertugas di SMK Pendeta Zakbar. Jadi dalam pertandingan ni apa yang berlaku ialah PPKI SMKPZ dia menghantar 2 regu. Regu ni dia punya pemainnya hendaklah terdiri seorang daripada murid perdana dan seorang lagi murid PPKI. Jadi ada 2 beregu. Saya pun turut menyertai pertandingan hari itu. Ada seorang cikgu daripada SK Labu iaitu Cikgu Kamarul Zaman daripada SK Labu mengajak saya bertanding. Jadi dah ada 3 pasangan lah di situ. Peserta-peserta pada hari itu yang menyertainya hebat-hebat belaka. Dia bukan sahaja daripada kalangan murid sekolah, malah daripada kalangan peserta atlet Paralimpik Negeri Sembilan. Ini kalau kamu boleh tengok ni atlet Paralimpik Negeri Sembilan ni. Dia berkerusi roda, pasangannya orang normal. Jadi bertandinglah pada hari itu. Keputusannya pada hari itu 2 regu iaitu daripada wakil SMKPZ, 2 dapat hadiah sagu hati saja. Saya pada hari itu saya dapat naib Johan. Bukan dapat CJ saja tau, dapat wang tunai hari itu. Saya dan Cikgu Kamarul Zaman tu dapat wang tunai hadiah tempat kedua sebanyak RM400. 400 bahagi 2 dapatlah seorang RM200. Penyertaan pun percuma saja hari itu. Main-main baling bol dah dapat RM200. Untunglah cikgu hari itu, rezeki cikgu. Baik, kita pergi kepada jangan masing-masing saya rasa dah ada modul lah.
cetakan yang diambil oleh para penjaga kamu di pondok jaga sekolah. Okey, kita tengok muka surat yang pertama. Okey, jangan lupa tulis nama dan juga kelas kamu. Okey, untuk bermain petang seperti mana yang saya dah tunjuk, kita ketahui yang pernah bermain petang, kita mesti ada 3 biji bol. 3 biji bol yang diperbuat daripada logam ini. 1, 2, 3. Berat tiap-tiap biji bol ni adalah di antara 650 sehingga 800 gram. Berat dia. Dengan ukuran garis pusat 70.5 hingga 80 milimeter. Ya. Kenapa ada berat berbeza, ukuran berbeza? Kerana untuk mengikut kesesuaian orang yang hendak bermain, tangan kamu yang hendak bermain. Ada orang dia nak pegang bol yang besar, ada orang nak pegang bol yang kecil, ada orang suka bol yang berat, ada orang suka bol yang ringan. Okay. Kemudian yang berikutnya peralatan diperlukan ialah jack. Jack ini diperbuat daripada kayu ataupun plastik dengan ukuran 25 sehingga 35 milimeter. Ya. Jadi, kemudian peralatan berikutnya ialah gelung. Gelung ni merupakan tempat daripada mana kita nak mula membaling jack dan seterusnya membaling bol-bol kita. Macam mana nak tentukan, nak kira mata? Bola siapa yang dekat dapat mata yang dapat mata. Jauh tak dapat mata. Macam mana kita nak ukur jarak di antara bol dengan jack? Kita mesti ada pita pengukur. Iaitu peralatan yang di sebelah kanan ni. Baik, jika tiada gelung petang, kadang-kadang gelung petang tak ada, bulatan boleh dilukis di atas tanah dengan diameter 50 cm. Bila kita dah baling jack pula, jarak jack yang dilontar dengan gelung petang yang merah ni mestilah di antara 60 hingga 10 meter. Kalau terlalu dekat ataupun terlalu jauh, mestilah dibaling semula, dilontar semula jack tersebut. Baik, petang adalah permainan yang memerlukan kemahiran kawalan motor dan visual objek. Kawalan motor ialah kekuatan tangan kita. Bila kita nak lemparkan jack dan juga bol tu, sekuat mana? Kemudian visual objek ni pula ialah kita nak baling. Nak baling ke arah mana jack ataupun bol tersebut. Kedua, pemain perlu melontar bol untuk mendekati penanda, iaitu bola kayu kecil jack bagi mendapat mata. Ketiga, permainan petang ini dicipta pada tahun 1910 di Perancis. Jadi, keempat, perkataan petang iaitu nama permainan ini dalam bahasa Perancis bermaksud kaki yang tetap ataupun pegun. Apa maksud tetap dan pegun? Membawa kita ke nota yang kelima iaitu body lontar supaya hampir dengan jack tanpa mengangkat kaki daripada tanah. Bagi yang pernah ikut, yang telah mempelajari cara bermain petang, kita mesti berdiri dalam gelung. Tidak boleh melompat. Kaki kedua-duanya mesti dalam gelung. Tak boleh satu kaki mengangkat. Dua-dua kaki mesti berada melekat di tanah. Sebab tu kita membuat lontaran jack dan bol. Keenam, bol yang paling dekat dengan jack akan mendapat mata. Ketujuh, permainan ini boleh dimainkan secara individu atau berkumpulan seramai 2 atau 3 orang. Dalam permainan petang, setiap pemain akan memainkan 3 bol bagi kategori individu, iaitu seorang lawan seorang, dan berpasangan. Berpasangan maksud sini 2 lawan 2. Manakala 2 bol bagi kategori bertiga. Kalau 3 lawan 3,
seorang pemain hanya dapat 2 ball saja untuk dilontar. Okey, ini adalah merupakan gelanggang petang, ukuran gelanggang petang. Ya. Ini merupakan ukuran gelanggang petang. Ya. Okey, dia punya luas kawasan keseluruhan, dia punya panjang dia ialah 17.6 meter kali 6.6 meter. Kemudian di tengah-tengah ini merupakan sempadan kekal. Ya, yang di dalam ni kita hanya main yang di dalam segi 4 di dalam ni saja. Kalau dah lepas ni kita dah keluar lah ni. Okey, yang bahagian dalam adalah 15 meter kali 4 meter. Ini adalah kawasan permainan. Jadi bila kita nak main petang, mestilah ada cara kita nak pegang. Cara pegangan bol yang salah akan memberikan kesukaran kepada pemain untuk melontar bol dengan tepat. Macam mana kita nak pegang? Mula-mula kita buka genggaman tapak tangan. Seperti nombor 1 ni, gambar nombor 1 ni. Dan letakkan bol di tengah tapak tangan. Seterusnya, kita rapat dan bengkokkan jari ke titik tengah bol kecuali ibu jari. Nampak semua jari ni dirapatkan dahulu ke bol kecuali ibu jari. Okey, kemudian ketiga, semasa kita pun rotasi tangan ke bawah. Tadi macam ni kita pegang kan. Kita genggam bola. Lepas tu kita rapatkan sikit, kita punya ibu jari, baru kita pusing ke rotasi ke bawah. Kemudian keempat, fleksi pergelangan tangan dengan kedudukan jari di tepi bol untuk bersedia melontar. Kena bengkok-bengkokkan lah. Kita selaraskan mengikut kekuatan mana kita nak baling bol kita nanti. Tip penting, pastikan bol sentiasa stabil tanpa tekanan pada setiap masa. Jari yang dirapatkan akan menghasilkan genggaman yang baik. Ada satu tip lagi, kalau nak bermain petang ni kita mesti ada satu kain. Kain sapu tangan. Bukan untuk lap peluh kita. Untuk lap kita punya tangan dan juga bol sebelum melontar. Kalau ada kekotoran, pasir ke, ada basah ke, jadi kita boleh terlepas bol tu. Jadi kita laplah dengan kain yang mesti kita ada seelok-eloknya. Okay. Jadi cikgu juga nak kamu, selain daripada tonton video YouTube yang cikgu buat taklimat ini, iaitu kamu juga boleh menonton video Koku online asas permainan petang untuk lebih memahami asas permainan petang di pautan ni. Kalau yang ada kerti pakai QR code, boleh ambil gambar pada kertas modul nota kamu tu. Kalau yang tak dapat nak ambil, tak ada QR code punya aplikasi, kamu boleh ambil link yang cikgu akan kongsikan di pautan WhatsApp nanti ya. Aktiviti petang co-curriculum petang ini dia merupakan untuk selama 2 minggu. Iaitu pada minggu ini dan juga pada minggu hadapan. Modulnya dapat 1 tapi guna untuk 2 minggu. Itu mulai untuk hari ini dan juga minggu depan. Kenapa? Hari ini ada kuis yang cikgu bagi ni. Kuis ni kamu cuba jawab sendiri dulu pada minggu ini. Minggu hadapan baru cikgu bincangkan jawapan. Jadi jangan lepas kelas ni kamu tanya cikgu betul tak jawapan yang saya buat ni cikgu? Saya dah buat ni, betul tak? Jangan tanya dulu minggu ini. Minggu ini kamu buat dahulu sendiri dengan bantuan penjaga, ibu, ayah, kakak ke, abang ke. Kamu buat dulu, minggu depan hari Rabu insya-Allah cikgu akan kongsikan jawapannya. Jadi hari ini cikgu akan bacakan soalan dulu.
Soalan yang pertama, bola petang dikenali sebagai A. Ball, B. Bull, C. Ball, D. Balls. Mana tu jawapan tu? Pangkah dalam kurungan di tepi jawapan ni. Kedua, bola kecil yang diperbuat daripada kayu dikenali sebagai A. Wood, B. Jack, C. Mike, D. Bola kayu. Soalan yang ketiga. Berikut merupakan cara pegangan bola petang kecuali A. Tapak tangan dibuka, B. Rapatkan 3 jari, C. Genggam bola petang dengan kuat, D. Ibu jari dan jari kelingking digunakan sebagai sokongan. Soalan yang keempat. Bagaimanakah cara untuk memulakan permainan petang? A. Pengadil arbiter akan membuat undian bagi menentukan pasukan yang akan memulakan permainan. B. Pemain bebas menentukan sesiapa sahaja untuk memulakan permainan. C. Pasukan yang kalah undian akan memulakan permainan. D. Sesiapa sahaja boleh memulakan permainan. Soalan yang kelima. Langkah pertama untuk memulakan permainan adalah A. Terus membuat lontaran, pointing. B. Membuat bulatan atau meletakkan gelung. C. Melakukan lontaran, shooting. D. Berbincang dengan rakan sepasukan untuk menentukan siapa yang membuat lontaran dahulu. Soalan yang keenam. Jarak lemparan jack bola kayu yang dibenarkan untuk memulakan permainan adalah A. 5 hingga 10 meter sahaja, B. 8 hingga 12 meter sahaja, C. 5 hingga 9 meter sahaja, D. 6 hingga 10 meter sahaja. Soalan yang ketujuh. Bagaimanakah cara untuk menentukan pasukan atau pemain yang akan melakukan lontaran seterusnya? Lontaran yang ketiga. A. Pasukan yang bolnya paling hampir dengan jack. B. Pasukan yang bolnya jauh daripada jack. C. Lontaran boleh dilakukan secara bergilir-gilir. D. Pemain yang belum melakukan lontaran. Soalan yang ke-8. Cara mengira mata dalam permainan petang adalah seperti berikut. A. Hanya satu mata sahaja dikira dalam setiap pusingan. B. Jumlah bola yang ada di dalam gelanggang. C. Jumlah bola pasukan yang sama yang hampir dengan jack. D. Bola yang berjaya dikeluarkan daripada kawasan permainan. 9. Soalan yang ke-9 ya. Bagaimanakah cara menentukan pemenang dalam permainan petang? A. Pasukan yang menang undian. B. Pasukan yang cepat menghabiskan bola. C. Pasukan yang mendapat 21 mata pertama. Atau D. Pasukan yang mendapat 13 mata pertama. Soalan yang ke-10. Selain daripada melakukan teknik lontaran, pointing secara berdiri, teknik ini juga boleh dilakukan secara A. Melompat, B. Berbaring, C. Duduk ataupun D. Terbang. Itu sahaja soalan 10 soalan untuk kamu buat pada minggu ini dan jawapannya akan kita bincangkan pada kelas yang akan datang.
Ya. Sekiranya ada soalan, kamu boleh bertanya kepada saya melalui WhatsApp. InsyaAllah cikgu akan jawab. Okey. Jaga diri, jaga keselamatan diri, jaga kesihatan, jangan nakal-nakal. Makan dengan teratur, bersenam. Okey, sekian. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk cikgu bincangkan jawapan bagi latihan yang diberi. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.